Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, kaifa halukum jami'an? Atamanna lakum bi sihatin jayyidah ma'a usratikum insyaallah. Jadi hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita dalam bab yang kedua. Okay, hari ini kita bincang terlebih dahulu homework yang Ustazah kasih sebelum ini. Okay, ratib kalimat Italia litakuna jumlatan mufidatan. Dia suruh susun kalimah menjadi satu ayat yang lengkap. Okay. Tab nombor 1. Pertama sekali, kalau untuk ratib kalimat sini, tips dia adalah terjemahkan satu persatu dulu. Makna setiap kalimah ni, kemudian susunkan. Contoh, maksud surah apa? Gambar. Hazihi, ini. Ya salam, wah, jamilah, cantik. Jadi cuba susun dulu dalam bahasa Melayu. Yang pastinya, kalau ada ayat macam ni, ya salam ni, pastikan dia kat depan lah. Ya salam, sebab ayat ta'ajub kan, ataupun teruja. Ya salam, wah. Kemudian, nak kata apa? Gambar ini cantik. Tapi Arab biasanya ini tu kat depan. Hazihi, hazihi surah jamilah. Ini gambar yang cantik. Okay. Boleh semak jawapan masing-masing. Hazihi surah jamilah. Okay, seterusnya nombor 2. Ukhti Naimah ismuha hadhihi. Okay. Cuba susunkan dia punya makna dia. Dia akan jadi hazihi, ini, ukhti, kakak, saya, ukhti, maksudnya kakak saya. Kemudian, koma, kalau tak letak pun tak apa. Ismuha, namanya, Naimah. Nama dia Naimah. Okay, ini kakak saya. Nama dia Naimah. Baik. Okay, seterusnya. Nombor 3. Kabirah, Umar, wa Sa'idah, Usrah. Kita terjemahkan satu-satu akan dapat ayat. Usrah Umar. Makna usrah? Keluarga. Keluarga Umar besar. Kenapa kita ambil kabirah dulu? Baru Sa'idah. Sebab Sa'idah ni ada waw. Waw ni maksudnya dan. Maksudnya dia adalah kata hubung. Bahasa Melayu pun dan tu mesti tengah-tengah kan. Jadi kita ambil dulu sifat yang pertama. Kabirah. Keluarga Umar besar. Wa Sa'idah. Dan bahagia. Okay. Nombor 4. Wajaddah. Nampak ada waw dia ni. Maksudnya dan. Jadi dia adalah kata hubung. Sorry. Okay. Wajaddah, na'am, jad, indi. Jadi kat sini kita tengok. Terjemahkan satu makna. Biasanya na'am ataupun la semua yang kat depan kan. Na'am. Ya. Indi. Saya mempunyai. Mempunyai apa? Nenek dulu ke atuk? Kena ambil atuk dulu sebab atuk tu tak ada dan nenek tu ada dan.
Indi jad wa jaddah. Saya punya nenek, atuk dan nenek. Baik. Seterusnya nombor 5. Rabbina hadza fadli min. Kalian ingat tak ni ungkapan untuk apa? Ungkapan untuk kita nak menyatakan apa-apa nikmat tu datang daripada Tuhan. Okey. Kalau terjemah salah satu pun Rabbina, Tuhan kita, hadza ini, fadli pemberian ataupun kebaikan, min dari. So nak susun balik, hadza ini, min dari kebaikan atau kurniaan, min fadli Rabbina, Tuhan kita. Okey, boleh semua? Kalau tak boleh juga, boleh beritahu Ustazah. Bawah ni sahih al-kalimat al-maktubah bil khatim arif. Dia suruh betulkan kalimah yang telah di-highlightkan kat bawah ni. Okey, yang di-highlightkan tu semua salah. Ma'a salah, wahiyya salah, hazihi salah. Cari jawapan yang tepat. Kita tengok nombor 1. Jadi, wajaddati ma'al qaryah. Atuk dan nenek saya bersama kampung. So, bersama ni tak sesuai. Biasanya kalau ada tempat ni, sebelum itu mesti fi ataupun bahasa Melayu di. Macam kita nak cakap, atuk nenek saya di kampung. Ataupun kat kampung kan disebut kalau bahasa biasalah. Okay. Di kampung tu, sama juga Arab. Di juga. Arab bahasa Arab di apa? Fi. Tak sini jawapan dia. Fi. Nombor 2. Indi hall. Wahia Johori. Saya punya hall. Ingat tak hall? Pakcik sebelah ibu. Wahia. Dan dia. Dia bahasa Melayu tu betul lah dia. Tapi kat sini dia lelaki ke perempuan? Dia lelaki lah. Padahal hall ni kan lelaki. Wahia ni perempuan. Sorry, wahia ni untuk perempuan. Sedangkan hall ni lelaki. Johori, orang Johor lelaki. Dia nak kata saya punya pakcik. Dan dia adalah seorang orang Johor lelaki. Dia adalah orang Johor lelaki. Jadi, kat sini yang salah ni wahia. Tukarkan kepada lelaki. Kalau hia, dia akan jadi huwa. Dia seorang lelaki. Okay. Dan yang terakhir sekali, hal hazihi ibnuki ya Aisyah. Adakah ini anak lelaki awak, wahai Aisyah? Macam saya kata, kalau ada penambahan ki ke ka ke ya ke tu, kita buang dahulu. Kita ambil perkataan asal dia. Ibnun. Asal dia Ibnun. Ibnun ni maksud dia pun anak lelaki. Dan sini pun tak ada ta'u marbutah, maka dalam muzakkar. Bila muzakkar, ingat balik konsep untuk haza hazihi ataupun ismu isyarah. Untuk muzakkar kena guna haza ke hazihi? Haza. Jadi yang paling tepat kat sini, haza. Ini anak lelaki awak. Okey? Adakah ini anak lelaki awak? Boleh kelas? Okay, kita masuk pada hiwar yang kedua untuk bab yang kedua. Bertajuk Ma'amal Ammiki. Apakah pekerjaan pakcik awak? Okay, ini ada perbualan antara dua orang. Iaitu tentang Al-Mukalamah Al-Hatifiyah baina Farah wa Yasmin. Ini adalah perbualan mukalamah ni, perbualan telefon di antara mukalamah ni panggilan Al-Hatifiyah, telefon baina di antara Farah dan juga Yasmin. Okay, saya terjemahkan terus. Farah tanya, "Halo, man ma'i?" Hello, man siapakah? Ma'i, bersama saya. Siapakah bersama saya? Mungkin dia tak save nombor kawan tu kan? Ataupun Yasmin tukar nombor telefon baru ke? Kemudian Yasmin pun cakap, "Ana Yasmin, ini Yasmin." Kemudian dia tanya, "Ila aina anti zahibal yaum?"
ila, ke, aina, manakah, anti, awak, zahibah, pergi, al-yaum, hari ini. Kemudian Farah pun jawab, ana zahibah ila Madinah, anti, ana, saya, zahibah, pergi, ila, ke Madinah, bandar, wa anti, dan awak pula. Okay, Farah cakap saya pergi ke bandar dan awak pula. Yasmin pun jawab, ana fit tariq ila baiti ammi ma'a usrati. Ana, saya, fi, di, ataupun dalam, tariq, perjalanan. Dalam perjalanan, ila, ke, baiti, rumah, ammi, bapa saudara sebelah ayah saya. Ma'a, bersama usrati, keluarga saya. Saya dalam perjalanan ke rumah pakcik saudara saya belah ayah bersama keluarga saya. Kemudian Farah pun jawab, oh, aina baituhu. Oh, di manakah rumahnya? Mana kita tahunya tu? Hu ni. Hu ni kan huwa. Huwa ni kembali pada rumah siapa? Pakcik dia tadi. Amin tadi. Kemudian Yasmin pun jawab, baituhu, rumahnya, fi, di Shah Alam, di Shah Alam. Wahunaka, dan di sana terdapat zaujatuhu, zaujah. Zaujah, isteri, hu tu dia. Isteri siapa? Isteri pakcik tu. Zaujatuhu, isterinya, wa banatuhu, ibnatun, anak perempuan. Hu ni, nya, dia. Anak perempuan siapa? Anak perempuan dia. Dia tu siapa? Pakcik lah. Wa banatuhu aidan, dan anak perempuannya juga. Yasmin cakap, rumah dia dekat Shah Alam. Wahunaka, dan di sana terdapat isterinya dan anak perempuannya juga. Kemudian Farah tanya lagi, ma'amal ammiki wa ammatiki. Ma, apakah pekerjaan, amalan pekerjaan, ammiki, bapa saudara awak, wa ammatiki, dan mak saudara sebelah ayah awak. Yasmin pun jawab, ammi, bapa saudara saya, muazzaf, pegawai, fil idarah, di pejabat. Wa ammati, dan ibu saudara saya, rabbatul bait, suri rumah. Okay. Kemudian Farah tanya lagi, mata anti raji'ah min huna. Mata, bilakah anti, awak, raji'ah, pulang. Min, dari, hunaka, sana. Bilakah awak pulang dari sana? Yasmin jawab, ghadan insyaAllah. Ghadan, esok. InsyaAllah, dengan izin Allah. Ila liqa, semoga bertemu lagi. Ya Farah, wahai Farah. Ma'assalamah. Okay, ma'assalamah ni, semoga bertemu lagi juga. Ataupun boleh kita terjemahkan sebagai hati-hati. Okay. Berdasarkan hiwar yang Ustazah terjemahkan tu, cuba jawab muka surat sebelah. Ajib bis sahih atau khata', dia suruh tandakan betul ke salah kenyataan di bawah ni berdasarkan kisah ataupun dialog dekat atas tu. Okay. Berdasarkan dialog kat atas tu, cuba tengok kenyataan ni betul tak. Kemudian, ni memarasatul lughah, latihan bahasa. Kalau perasan dekat dalam hiwar tadi ada perkataan zahibah dengan raji'ah. Okay, untuk konsep ni, apa yang perlu kamu faham adalah zahibah ni perbuatan. Dia daripada pola ataupun wazan fa'alah. Fa'ilah, sorry. Fa'ilah. Pola tu apa? Wazan tu apa? Wazan tu pola lah. Fa'ilah ni
Kalau Arab ni dia semua perkataan itu dia ada pola dia tersendiri. Okey, jadi pola untuk zahib atau zahibah ni dia gunakan pola fa'il untuk lelaki dan pola fa'ilah untuk perempuan. Iaitu orang yang sedang melakukan perbuatan, sesuatu perbuatan. Okey. Contohnya kalau fa'il ni, orang lelaki yang sedang buat sesuatu. Okey, jadi kalau perbuatan-perbuatan lain selain daripada fa'il, contohnya zahibah, sedang pergi. Okey. Tapi ni khusus untuk lelaki, M. Sebab apa? Sebab tak ada ta'u marbutah. Kalau perempuan, maskulin, maskulin, feminin atau female, ada ta'u marbutah, maka kat sini pun ada ta'u marbutah. Jadi pola tu dia, kalau lelaki ikut pola fa'il. Perempuan pula ikut pola fa'ilah. Okey. Jadi kalau kita nak kata lelaki tu yang sedang pergi, gunakan pola fa'il. Kalau perempuan tu sedang pergi, gunakan pola fa'ilah. Dia akan jadi daripada perkataan asal zahibah ni adalah zahaba. Okay. Perkataan asal dia adalah zaha dan ba. Zahaba ni sebenarnya maksud dia telah pergi, fi'il madi. Tapi kita nak buatkan, nak jadikan dia adalah perbuatan yang sedang dilakukan oleh seseorang, maka kita boleh gunakan pola fa'il dengan fa'ilah ni. Kalau lelaki, daripada perkataan zahaba ni, nak ikut pola atas ni, kamu ikut. Contohnya, fa ni adalah huruf yang pertama kan. Huruf yang pertama dia berbaris atas. Kita ikut sebenarnya ikut pola, bukan huruf dia. Kita ikut pola dia punya baris ni. Fa baris atas. So, zal ni, huruf yang pertama zal ni pun kena baris atas. Kita boleh letak zal, baris atas. Kemudian, huruf dia ada alif. Dia punya pola tu ada alif. Sini pun kena ada alif. Ha, huruf yang ketiga ni, huruf yang ketiga, fa, alif, ain kan. Huruf yang ketiga ada baris bawah. So, kita ambil huruf yang kat sini. Ha ni. Huruf yang kedua tu, mesti baris bawah sebab pola dia baris bawah. Kemudian, hujung sekali. Jadi, zahib je. Ni kita matikan je lah. Okay. Zahib. Ni untuk lelaki. Kalau pola perempuan, tengok pola perempuan. Sama je sebenarnya. Fa baris atas, zal baris atas. Alif, alif. Ain baris bawah, ha baris bawah. Lam baris atas, kita baris ke atas. Kemudian ada ta'u marbutah, tambah ada ta'u marbutah. Jadilah seorang perempuan sedang pergi, zahibah. Boleh faham? Tengok contoh lain. Roji'ah ni. Roji' ni sedang pulang. Nak ikutkan pola fa'il ni, kalau lelaki fa'il kan. Pola fa'il, pastikan fa, huruf pertama tu baris atas, ada alif, huruf ketiga baris bawah, lelaki fa'il. Ikut ra. Ra, huruf yang pertama baris atas. Sama tak dengan fa'ala ni, fa'il ni? Sama kan? Ada alif. Ni pun ada alif. Huruf yang ketiga baris bawah. Huruf ketiga baris bawah. Ra, jim baris bawah. Lam ni kita matikan je lah. Sebab nak ujung kan. Raji'. Fa'il. Seorang lelaki sedang pulang. Kalau perempuan, ikut pola fa'ilah ni. Tambah je ta'u marbutah kat belakang. So, samalah. Ra baris atas, ada alif, huruf ketiga baris bawah, huruf keempat baris atas, ada ta'u marbutah, raji'ah sedang pulang. Okey, jadi kalau dalam contoh kita nak kata, siapa yang sedang pergi? Ana, saya. Saya ni boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan kan? Sebab ana tu boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan. Maka kita boleh letakkan kalau yang sedang pergi, saya yang sedang pergi itu adalah lelaki, kita gunakan ana zahib ilal mal'ab. Saya sedang pergi ke
Mal'ab ni padang. Okay, kalau anta pula, awak seorang lelaki. Sasah lelaki, kita tahu lelaki kan, M. So nak guna zahib ke, nak guna zahibah kelas. Lelaki guna yang tak ada tak umar butoh, jadilah zahib. Anta zahib ilal fas. Awak sedang pergi ke kelas. Okay, beza apa dia dengan fi'il mudhari'? Nanti kamu akan belajar fi'il mudhari' tu kata kerja sedang pergi juga. Yang ni dia sedang melakukan perbuatan. Orang yang sedang melakukan perbuatan. Okay. Kemudian anti. Anti, awak seorang perempuan. Kita sasar kita tahu. Dia adalah female. Maka nak guna yang ada tak umar butoh ke tak ada? Guna yang ada tak umar butoh. Maka dia akan jadi zahibah. Anti zahibah ilal jami'ah. Awak sedang pergi ke university. Huwa, dia seorang lelaki. Lelaki kan, M. Maka guna yang ada tak umar butoh ke tak ada? Yang tak ada. Maka jadi zahib. Contoh, huwa zahib ilal idarah. Dia sedang pergi ke idarah jabat. Hiya, dia seorang perempuan. Perempuan kan? Maka guna yang ada tak umar butoh jadi zahibah. Hiya zahibah ilal Madinah. Dia pergi ke bandar. Ashraf. Sasa nama orang lelaki. Lelaki lah. Lelaki gunakan yang tak ada tak umar butoh. Ashraf zahib ilal masjid. Ashraf pergi ke masjid. Fatimah, nama orang perempuan. Sasa perempuan. Fatimah nak guna zahib ke zahibah? Guna zahibah yang tak umar butoh. Jadilah Fatimah zahibah ilal maktabah. Fatimah pergi ke perpustakaan. Jadi sama juga dengan sebelah ni, roji'ah pulang. Kalau ana tu yang sedang lakukan perbuatan tu lelaki, gunakan ana roji' minal mal'ab. Saya pulang dari padang. Kalau saya yang sedang pergi tu perempuan, guna roji'ah. Saya pulang dari padang. Maksud dia sama di sebelah ni. Faslun, kelas, jami'ah, universiti. Okay. Anta tadi lelaki, maka guna roji'. Anta roji' minal fals. Anti, awak seorang perempuan, maka guna yang ada tak umar butoh, jadi anti roji'ah minal jami'ah. Awak pulang dari universiti. Huwa, lelaki, maka guna yang tak ada tak umar butoh, roji'. Huwa roji' min idarah, dia pulang dari pejabat. Hiya, dia seorang perempuan. Dia perempuan, maka guna yang tak umar butoh. Hiya roji'ah minal Madinah, dia pulang dari bandar. Ashraf, nama lelaki, bermakna dia lelaki. Guna roji', Ashraf roji' minal masjid, dia pulang dari masjid. Fatimah, Fatimah roji'ah minal maktabah. Fatimah pulang dari perpustakaan. Boleh faham tak konsep tu? Sama juga kalau contoh kita nak guna perkataan lain selain daripada zahibah ke ataupun roji'ah. Contohnya kita nak kata dia sedang melakukan perbuatan menulis. Okey? Menulis bahasa Arab katabah. Katabah, menulis. Jadi kalau orang lelaki tu yang sedang melakukan perbuatan menulis tu, kita ikut pola fa'il tadi. Pastikan huruf pertama baris atas, kaf, ada alif, huruf ketiga, ain baris bawah, sini ta lah. Ta baris bawah, dan yang terakhir ba, katib. Kalau perempuan tambah ya tak umar mutah, jadilah katibah. Dia seorang perempuan sedang melakukan perbuatan menulis. Boleh? Okey, cuba buat muka surat sebelah ni, hawil. Tukarkan sama seperti misal, contoh ini bagi. Ini misal, contoh dia. Kat sini dia tulis huwa qadim min qaryah. Dia qadim ni datang. Datang
Min dari. Datang dari kampung. Korea kampung. Datang dari kampung. Kenapa dia guna kodim, tak guna kodimah? Sebab Huwa ni kan lelaki. Dia seorang lelaki. Maka dia guna kodim. Contoh bawah ni Hia. Hia kan dia seorang perempuan. Feminin atau female. Maka gunakan daripada perkataan kodim ni. Daripada perkataan kodim ni. Tambah ayat tak umar mutah. Jadi kodimah dia pulang dari kampung. So daripada ayat Hia kodimah min ni. Cuba awak letak dekat Hia kodimah min Korea ni. Cuba letak bawah ni. Sini awak letak awal-awal lah. Contoh Ana ni. Tak semula lah. Ana. Saya. Nak guna kodim ke? Nak guna kodimah. Kalau Ana ni yang awak masukkan tu lelaki. Letaklah kodim. Ana. Saya. Datang. Kalau yang Ana tu perempuan. Letak kodimatun. Kemudian ikut balik belakang ni. Min Korea. Dari kampung. Saya datang dari kampung. Tu Ana. Cuba tukar pula anta ni. Anta, anti, nak guna apa? Kodim ke? Nak guna kodimah? Cuba buat sendiri. Tengok dulu. Anta tu untuk lelaki ke perempuan? Kalau lelaki, kalau awak kata lelaki, gunakan kodim. Kalau awak kata perempuan, gunakan kodimah. Yang lain tu semua ikut balik. Min Korea. Min Korea. Ikut balik. Min Korea. Fine tu? Cuba buat dulu. Nanti hantar ke Ustazah. Okay. Ajri hiwar ma'a sadiqi. Laksanakan hiwar dengan kawan-kawan. Okay, contohnya awak jumpa kawan, awak nak tanya ayah awak kerja apa? Okay, kalau ayah awak kerja apa, kita boleh cakap, Ma, apakah amalu pekerjaan Abika, ayah awak? Okay, kata asal Abi apa? Abun kan? Tambahkah, jadilah ayah awak. Apakah pekerjaan ayah awak? Kalau ibu pula, kalau nak cakap mak awak kerja apa, sama juga perkataan mak amal ni. Mak amal, apakah pekerjaan? Ibu bahasa Arab kan? Ibu awak. Muka, kalau sekiranya kita tengah cakap dengan anta. Muki, sekiranya tengah cakap dengan orang perempuan depan kita tu anti. Okay? Contohnya, awak tanya kat kawan awak, ma'amalu abika, apakah pekerjaan awak, ayah awak? Jadi, ataupun ada orang tanya kita, ma'amal abika, apakah pekerjaan ayah awak? Nak jawab macam mana? Kita boleh jawab, huwa fallah, dia seorang petani lelaki. Ataupun ada orang cakap, apakah pekerjaan ibu awak? Sedangkan ibu kita ketika tu adalah suri rumah. Nak cakap apa? Hiya rabbatul bait. Dia suri rumah tangga. Okay? Ataupun ayah tu polis. Jawablah, huwa syurti. Dia polis. Kalau ibu polis pula, hiya syurtiyah. Dia polis perempuan. Nampak? Ada tak umar mutah daripada syurti ni. Tambah ada tak umar mutah jadi polis perempuan. Kalau ayah cikgu boleh cakap huwa mudaris. Dia seorang guru lelaki. Kalau ibu pula perempuan, ibu pula guru perempuan, hiya mudarisah. Ada tambah ada tak umar mutah. Kalau ayah tu tukang masak, boleh cakap huwa tompah. Dia seorang chef. Ibu pula kalau chef juga, chef perempuan, tanpa letak umar mutah, jadilah hiya tompahah. Dia seorang tukang masak perempuan. Ataupun ayah tu seorang pensyarah. Boleh sebut
Huwa muhadir. Dia pensyarah lelaki. Kalau ibu pensyarah perempuan, tambah je tak umar mutah. Hiya muhadirah. Dia pensyarah perempuan. Kalau ayah kita doktor, boleh sebut huwa tabib. Dia seorang doktor lelaki. Kalau ibu kita seorang doktor perempuan, tambah je tak umar mutah. Hiya tabibah. Dia seorang doktor perempuan. Ataupun dia tu jurutera, ayah kita jurutera lelaki, boleh sebut huwa muhandis. Dia jurutera lelaki. Okay, kalau ibu kita jurutera perempuan, tambah tak umar mutah, dia jurutera perempuan. Boleh faham konsep pekerjaan ni? Kalau lelaki tak ada tak umar mutah, perempuan ada tak umar mutah. Kalau macam ni tak bolehlah sebab Rabatul Bait ni suri rumah tangga kan, nak macam syurti. Kalau Falah nak jadikan petani perempuan, jadi apa kelas? Tambah tak umar mutah, jadilah Falahah. Seorang petani perempuan. Sekejap satu-satu kat sini lah. Falahah. Kalau perempuan kan. Kalau ibu kita ni petani perempuan lah. Kalau suri rumah tangga, Rabatul Bait. Faham tu? Okay. Seterusnya, termasuk mengenai qawaid nahwiyah. Okay, tata bahasa Arab yang seterusnya, kita belajar tentang huruful jar. Huruful jar maksudnya apa? Kata sendi. Okay, kata sendi. Dalam bahasa Melayu pun ada kata sendi. Di atas, bawah dan sebagainya. Ataupun bahasa Inggeris dia preposition. Okay. Ada berapa kata sendi Arab yang kita perlu ingat? Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay. Kita boleh tengok kat situ. Maksud dia. Okay, kata sendi yang pertama kita adalah fi. Apa makna fi? Di. Ataupun at. Ataupun in. Di ataupun juga kita boleh kata pada. Okay. Kalau pada tu fokus pada masa. Contohnya pada hari apa dan sebagainya lah. Dan sama dia juga maksud dia in. Ataupun at. Okay. Tengok fi. Contoh dalam ayat. Al-muhandis fil idarah. Jurutera lelaki itu di dalam pejabat. Huruf jar yang seterusnya ila, ke ataupun tu. Yazid fit tariq ilal masjid. Yazid di dalam tariq perjalanan ila, ke masjid. Kata sendi seterusnya min ataupun dari ataupun from. Tabib qadim min iyadah. Doktor, tabib qadim datang min dari iyadah, klinik. Doktor datang dari klinik. Wa maksud dia dan ataupun and. Haza akhir kabir. Ini abang saya. Wa, nampak? Wa. Dan ini hazihi ukhti saghir. Dan ini pula adik perempuan saya. Biasanya wa ni berperanan sebagai kata hubung. Hubungkan antara dua ayat. Ala, on ataupun di atas. Haqibah alal maktab. Beg ala di atas maktab meja. Li untuk ataupun for. Hazal hasub ini laptop. Li nampak ada li situ. Li ni biasanya dia akan sambung dengan ayat depan dia tu. Li maksudnya untuk binti
anak perempuan saya. Ini laptop untuk anak perempuan saya. Binti, kata asal dia. Bint. Banun ta. Tambah ya, jadilah anak perempuan saya. Kemudian B, dengan ataupun by. Hafiz, Hafiz nama orang lelaki, raji' minal, pulang dari idarah pejabat, bilhafilah, dengan bas. Nampak B dekat sini. Pun sama macam li. Dia gabung dengan kalimah depan tu. Okey, Hafiz pulang dari pejabat dengan bas. Okey, adik tanya apa-apa dekat bahagian kata sendi ni. Kalau ada boleh WhatsApp Ustazah. Okey, kawaid nahwiyah seterusnya mengenai zuruf. Zuruf ni maksudnya keterangan. Dia nak menerangkan tentang keberadaan sesuatu ke, keterangan tempat boleh, keterangan masa boleh. Okey. Contohnya kalau keterangan masa, nak kata bila berlakunya sesuatu kejadian tu. Kalau keterangan tempat, kat mana? Contohnya, kat mana? Contohnya kat mana? Amama. Kat mana dia berada? Di hadapan. Khalfa, di belakang. Fauqa, di atas. Jadi kita boleh tengok sini contoh dia. Antara zuruf yang kita akan belajar untuk semester ni, ada perkataan amama, di hadapan, in front of. Al-masjid amam al-bait. Masjid di hadapan rumah. Dia nak menerangkan masjid tu ada di depan rumah, keterangan tempat. Khalfa, khalfa di belakang. Al-mal'ab khalfal maktabah. Padang di belakang, berada di belakang perpustakaan. Dia nak terangkan tempat. Fauqa, fauqa di atas. Atas, okey. At-ta'irah fauqal matar. Kapal terbang di atas matar lapangan terbang. Biasanya fauqa ni dia ada di antara sesuatu tau. Macam tadi kita ada guna juga ala kan. Preposition tadi, kata sendi tadi, ada perkataan ala. Ala tu di atas. Mana tadi ala? Ni atas kan. Kalau yang ala yang ni, biasanya benda tu melekat ke atas sesuatu benda. Contoh beg tu kita letak atas meja, dia melekat tak kat meja? Melekat kan? Kita guna perkataan ala. Kalau macam fauqa tadi tu benda yang dia terapung. At-ta'irah, kapal terbang berada di atas. Dia tak betul-betul landing lagi. Berada di atas matar. Matar ni lapangan terbang. Ataupun kita nak kata burung berada di atas pokok. Yang mana burung tu masih dia sedang terbang ke atas pokok tu. Dia tak melekat atas pokok tu. Itu pun kita kena guna fauqa juga. Contohnya at-ta'ir, burung, fauqa syajar. Burung di atas, berada di atas pokok tu. Berada di atas dia, sedang terbang kan contohnya. Okay, tahta, di bawah anda. Al-hatif tahtal mindodah. Handphone di bawah, minodah meja. Ma'a, bersama. Jaddah fil mat'am. Nenek di dalam dapur. Fil mat'am, dapur. Ma'a, bersama. Hafidah, cucu perempuan. Nenek di dalam dapur bersama cucu perempuan. Okay, seterusnya, dakhil, di dalam. Al-qalam dakhilil haqibah. Pen di dalam beg. Kharij di luar. Muwazzaf kharijil idarah. Pegawai lelaki itu kharij, berada di luar pejabat. Idarah pejabat. Haula, di sekitar ataupun di sekeliling. Usrah haulal hadiqah. Warga di sekitar hadiqah, taman. Bijanib, biside ataupun di sebelah. Al-hafid bijanib jad.
cucu lelaki itu bijanib di sebelah jad atuk. Okey, jadi itu adalah, ini merupakan zuruf yang perlu kita ingat, terangan tempat yang perlu kita ingat untuk semester ni. Okey, boleh kelas? Kalau ada apa-apa nak tanya, tak faham, beritahu Ustazah. Okey, berdasarkan apa yang kita belajar, iaitu huruf ujar, zuruf kan, terangan tempat dan kata seni tadi, cuba kamu buat latihan ni. Imla' fara' bi kalimatil munasabah. Cuba awak isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Dia dah kasih dah pilihan jawapan sini. Cuba isi tempat kosong. Contoh pertama, al-an, ana, apa dia? Fi qaryah. Al-an, sekarang, ana, saya, tempat kosong, kampung. Agak-agak mana satu jawapan yang sesuai, letakkan kat sini. Okay, tak tahu makna ni boleh tengok kamus. Bawah ni ikhtar ijabatu sahihah. Pilih jawapan yang betul. Ba, alif ke, ba ke, jim. Okay, kita masuk bahagian arkam wal a'dad. Nombor dan bilangan. Hari tu kita dah belajar 1 hingga 10 kan? Hari ni kita masuk ke 11 sampai 20 pula. 11 bahasa Arab apa? Ahada asyara. 12. Isna asyara. 13. Salasata asyara. 14. Arba'ata asyara. 15. Khamsata asyara. 16. Sittata asyara. 17. Sab'ata asyara. 18. Samaniyata asyara. 19. Tis'ata asyara. 20. Isyruna. Nampak hari tu kita dah belajar wahid, isnain, salasa, arba'ah, khamsah tu kan? Dah hafal? Kalau nak bezakan dengan belas-belas ni, tambah aja perkataan asyara di belakang. Cuma kat sini beza sikit lah. Wahid, kita sebut wahid, kita sebut ahada kan? Kalau yang nombor 1 lah, wahid. 11, kita guna perkataan ahada Belakang mesti ada asyara untuk menandakan dia belas. Asyara, isna, asyara, sita, asyara. Belakang ni asyara-asyara ni maksudnya belas. Beza pula dengan 10, asyaratun kan? Yang kita hafal lah itu. Asyaratun 10. 20 dia akan jadi isyrun. Okay, kena ingat beza dia. Asyara 10, isyruna 20. Okay, jadi cuba buat latihan bawah ni. Uktub arqa mutaliyah. Tuliskan nombor berikut. Dia dah kasih bahasa Arab ni. Ahad dan asyara ni nombor berapa? Tuliskan kat sini. Tulis nombor bahasa Arab Jangan Melayu. Bawah ni uktub arkam at-taliyah bil kalimat. Dia tadi dah tulis kita tulis nombor kan? Angka. Bawah ni tulis perkataan pula. Dia kasih ni 18. 18. Macam nak terjemahkan? Satu ni satulah. Kalau bentuk simbol ni adalah 8 nombor tu. Jadi 18. Jangan kata 81 pula. 18 bahasa Arab apa dia? Letakkan kat sini. 14 berapa? Apa dia? Dalam perkataan 12 apa dia? Dan seterusnya. Dan tadi bab yang seterusnya kamu kena buat latihan berdasarkan apa yang kita belajar seluruh bab 2 ni. Cuba buat latihan ni. Ratib kalimat at-taliyah litakuna jumlatan mufidah. Dia susun jadikan ayat yang mufidah, yang lengkap. Susun balik, letak makna satu, susun balik. Okay, kemudian ni pula hatin soalan 5 tahtal khad. Dia suruh berikan soalan berdasarkan apa yang dia highlightkan. Contoh kat sini, kenapa dia highlightkan? Benda yang dia highlight itulah adalah pertanyaan. Dia suruh berikan soalan. Kata tanya. Pelik pula kata tanya kita belajar lagi dah suruh beri kata tanya Nanti Ustazah akan kasih list kata tanya. Okay, dia highlightkan Abi. Ayah saya. Jadi ayah ni adalah persoalan.
Sebab dia suruh beri kata tanya kan. Kita tengok jawapan dia. Abi zahib ilal Madinah. Ayah saya pergi ke bandar. Kalau bahasa Melayu pun, jawapan yang diberi, ayah saya pergi ke bandar. Agak-agak kata tanya apa yang sesuai untuk cakap siapakah yang pergi ke bandar? Kenapa siapakah? Kenapa tak cakap ke manakah? Sebab dia tengah tanya, dia highlightkan ayah. Ayah ni manusia kan, seseorang. Jadi dia tak tahu siapakah yang pergi dekat bandar tu. Okey? Sebab tu kena cari siapakah yang pergi ke bandar. Kata tanya bahasa Arab siapakah, dalam bahasa Arab apa dia? Man. Jadi kamu letak man, siapakah? Benda yang dia highlightkan ni, abi, kabirah, la, semua ni tak boleh ada kat persoalan. Tak boleh ada kat persoalan. Kat sini tak boleh. Sebab benda tu yang kita sedang persoalkan. Jadi kat sini tadi, man, kemudian jangan letak perkataan abi ni. Man zahibah, zahibah pula, zahib, man zahib, siapakah yang pergi ilal Madinah, siapakah yang pergi ke bandar? Dia pun jawab, ayah saya yang sedang pergi ke bandar. Kat situlah kita dapat tahu abi. Ayah saya yang pergi ke bandar. Itu juga nombor 2. Macam mana kita nak tentukan dia punya kata tanya ni, man ni? Kita tengok yang dia highlight. Yang dia highlightkan ni kabirah wa jamilah. Maksud dia apa? Besar dan cantik. Ini adalah sifat. Kalau bahasa Melayu pun, awak nak cakap tentang sifat sesuatu, awak akan cakap apa? Kata tanya apa yang awak akan gunakan? Bagaimana keadaan tu? Bagaimana keadaan dia? Bagaimana keadaan bentuk sesuatu benda tu? Betul tak? Jadi, kalau ke sini dia kata, Jami'ati kabirah wa jamilah. Universiti saya besar dan cantik. Agak-agak soal kata tanya apa yang sesuai untuk kita letak kat sini? Mesti kita akan cakap apa? Bagaimanakah universiti awak? Cantik ke? Tapi jangan sebut cantik ke apa ke? Sebut je bagaimana universiti awak. Jadi, bagaimana bahasa Arab? Apa dia? Kaifa. Kaifa, bagaimanakah? Jami'ati, ini pun kena ingat kat sini, kat persoalan ni memang ada letak jami'ati sebab orang tu tengah tanya bagaimanakah universiti awak. Dia akan jawab, universiti saya besar dan cantik. So, kalau kita tukar kepada universiti awak, macam mana? Daripada ya tu tukar apa? Kalau orang depan kita tengah tanya tu lelaki, kita akan tambah perkataan apa? Ingat tak? Anta akan jadi kaf saja kan, baris atas kan. Okey. Kaifa jami'atu, kalau lelaki ka. Kaifa jami'atu ka. Bagaimana kayu universiti awak? Kalau perempuan ki. Bagaimana kayu universiti awak? So, dia pun jawab, universiti saya besar dan cantik. Jadi cuba juga buat yang bawah ni. Ni paling senang nombor 3 ni. Bila ada la atau na'am je, confirm dia punya kata tanya dia adalah hal. Adakah? Okey, hal. Kemudian nak letak apa? Kamu tengok selepas ni. Ma'in dijad. Ini ni saya mempunyai. Kalau nak tukar awak mempunyai, kena ingat kena tambah apa? Macam tadi juga, ka ataupun ki. Jadilah in daka untuk laki, indaki untuk perempuan. Cuba buat lagi yang bawah ni. Nanti Ustazah bagi list kata tanya dalam bahasa Arab. Okey, seterusnya, tadi debat seterusnya, do' alamatus sahih li tarjemah sahihah. Okey, kat sini dia ada beri perkataan bahasa Melayu. Suruh cari mana Arab dia. Suri rumah bahasa Arab apa? Kita belajar kan. Wazafah ke, Rabatul Bait ke, Fallahah. Ulang bahasa Arab apa? Qadim ke, Hadir ke, Rojek. Buat dahulu, nanti kita akan bincang kemudian. Bawah ni sahih al-akhta' fi jumalil atiyah. Ni bukan dia suruh pangkah ke right bukan Dia suruh betulkan yang dia highlight ni. Cara nak betulkan, awak tengok perkataan depan ni. Zaujati.
isteri saya tabah, seorang tukang masak lelaki. Sedangkan isteri, macam mana nak tukarkan tabah ni jadi perempuan? Ingat tak? Kena apa? Tambah ta'u marbutah. So jawapan yang betul tu letak dekat sini. Jadilah tabah seorang tukang masak perempuan. So yang bawah ni semua yang dia buatkan ni semua salah. Cuba tukarkan berdasarkan awak tengok ayat tu. Ingat balik konsep-konsep kawaid nahwiyah yang kita dah belajar. Bawah ni ajib musta'inan biswar. Dia suruh jawab jawapan bawah ni berdasarkan gambar. Contoh kat sini ada orang tanya, aina abukal an? Di manakah ayah awak sekarang? Awak kena jawab berdasarkan gambar. Gambar ni gambar masjid kan? Bagi tahu kat kawan tu, ayah saya kat masjid. Nombor 2 ni, hal Zainab fil idarah. Adakah Zainab di dalam pejabat? Tengok gambar. Ni gambar pejabat ke? Tak kan? Macam mana nak nafikan? Macam mana nak nafikan kata tak? Zainab ada dalam kelas. Macam mana? Kaifa usratul kil'an? Bagaimanakah keluarga awak? Nampak keluarga ni bahagia tak? Bahagia kan? Jadi kalau keluarga awak bahagia, letaklah bahagia, sa'idah. Kalau tak bahagia, cakaplah ghairu sa'idah. Ataupun sebagainya lah. Man hazihi, siapakah ini? Tengok berdasarkan gambar. Siapa ni? Macam doktor perempuan kan? Doktor perempuan bahasa Arab apa? Ma'amalu khaliq. Apakah pekerjaan pakcik awak? Ikutkan berdasarkan gambar ni. Gambar apa? Letakkan. Kemudian imla' faragha bijabati sahihah. Isi tempat kosong dengan jawapan yang sesuai. Yang betul. Dia dah kasih dah pilihan jawapan. Letak je dalam isi je tempat kosong bawah ni. Kemudian istami' jahidan summa ikhtar tarjamah sahihah. Dia suruh dengar betul-betul, tengok betul-betul. Terjemahan yang diberi ni, ayah itu di sebelah mak, kemudian pilih. Mana satu kata terjemahan yang betul? Sama ada yang kotak yang pertama ni ke, bulatkan je pun boleh. Ataupun yang kedua ni ke, yang betul. Ataupun yang ketiga ke yang betul. Ataupun yang keempat yang betul. Pilih. Sama juga yang lain-lain. Dan yang terakhir sekali, ikhtar sahih au khata'. Dia kasih ke satu kenyataan. Awak tengok kenyataan ni. Ada kesilapan tak pada kenyataan ni? Contohnya, haza akhi ismuhu Ahmad. Ini abang saya. Nama dia Ahmad. Antara konsep kawaid kita belajar sebelum-sebelum ni, bab 1, 2 tu, ada tak kesilapan ayat kat sini? Kesilapan konsep ke atau sebagainya? Kalau ada, kamu cakaplah khata', salah. Kalau tak ada kesilapan, cakap sahih. Okay? Tengok contoh kat sini. Haza akhi ismu Ahmad. Akhi ini abang saya. Nama dia Muhammad. Hu ni, betul tak konsep untuk Ahmad ni? Ataupun untuk akhi ni? Betul tak? Betul ke ismuhu ni, dia ni, nama dia, Hu ni? Betul ke untuk akhi tadi? Ataupun untuk nama seorang lelaki Ahmad ni? Kalau betul, cakap sahih. Kalau salah, tak khata'. Macam nombor 2 ni, Ustazah perasan dia punya konsep yang dia nak tekan kat sini, perkataan Zahid ni. Zahid ni, betul ke kegunaan dia untuk seorang lelaki? Hasan. Hasan pergi ke kelas. Kalau betul, letak sahih. Kalau salah, letak khata'. Okay, jadi itu sahaja untuk bab yang kedua. Sila buat dulu, siapkan dulu semua latihan yang ada kat sini. Kemudian nanti hantar dekat ruangan yang Ustazah akan sediakan nanti. Next week dah raya, dah cuti. Jadi naik cuti nanti kita akan bincang. Okay. Jadi itu sahaja untuk Ustazah hari ini. Hadza faqat minni. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.